LSDNM untuk topik anda penerima sewa pendapatan yang dikenakan cukai dalam program klinik cukai LSDNM di Bernama Radio. Jadi di talian kita bersama-sama dengan Encik Muhammad Syihab Muhammad Mahfuz yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam LSDNM Cawangan Wang Semajuan. Assalamualaikum Encik Syihab. Waalaikumsalam DJ Amar, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Bagaimana bekerja dari rumah ni Encik Syihab, mengubah satu normal yang baru ni? Mengubah satu norma yang baru dan pada masa yang sama kita tetap terus positif untuk melaksanakan tugas-tugas kita walaupun kita berada di rumah pada ketika ini. Okey, jadi waktu sekarang ni kita nak bercerita tentang anda penerima sewa pendapatan yang dikenakan cukai lah. Mungkin Cik Syihab boleh terangkan kepada kami apa yang dimaksudkan penerimaan sewa ni, Cik Syihab? Baik, terima kasih saudara DJ Amal atas jemputan ke slot klinik cukai bernama Radio pada pagi ini bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Semoga saudara dikonti, rakan-rakan sahabat pendengar kita di radio maupun yang sedang menonton melalui FB Live ketika ini sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Ya DJ? Baik, sebelum menjawab soalan DJ itu tadi izinkan saya sedikit untuk terangkan dulu. Mungkin barangkali ada di antara kita ni yang kurang faham ataupun barangkali salah faham sebab kita fikir pendapatan sewa ini merupakan satu pendapatan investment atau pelaburan yang tidak dikenakan cukai. Tapi sebenarnya fahaman tersebut adalah kurang tepat kerana bagi hasil atau keuntungan yang diterima daripada aktiviti penyewaan, sama ada harta alih maupun tak alih yang diperoleh dari Malaysia boleh dicukai berasaskan tahun kalender, iaitu bagi tempoh 12 bulan lah, bermula daripada 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun. Baik, selain daripada kita laporkan pendapatan penggajian ataupun kita boleh panggil sebagai kita makan gaji kan. Betul. Dan ada juga rakan-rakan kita yang melaporkan pendapatan perniagaan. Terdapat juga pendapatan lain seperti pendapatan sewa yang boleh dikenakan cukai di tangan penerima. Baik, bagi rakan-rakan kita yang makan gaji dan termasuk diri saya sendirilah, kita perlu laporkan pendapatan berkanun sewa menggunakan borang nyata cukai pendapatan BNCP dengan menggunakan borang BE atau EBE secara e-filing. Di mana tu DJ Amar? Baik, kita boleh laporkan di ruangan B2 dalam borang nyata cukai pendapatan BNCP. Manakala bagi yang melaporkan rakan-rakan kita yang melaporkan pendapatan perniagaan, pendapatan berkanun sewa yang diterima tersebut boleh dilaporkan dengan menghantar borang B atau EB secara e-filing di ruangan B7. Jadi memandangkan kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, untuk dimaklumkan juga bahawa tempoh penghantaran borang bagi individu EBE ataupun borang BE dilanjutkan daripada 30 April dilanjutkan 2 bulan iaitu pada 30 Jun 2020. Manakala bagi rakan-rakan kita yang melakukan pendapatan perniagaan, tempohnya adalah sepatutnya dikemukakan untuk menghantar borang nyata tersebut pada 30 Jun dilanjutkan juga 2 bulan iaitu pada 1 Ogos. Siapa? Okey, baik. Tadi Cik Syihab ada menyebut berkaitan dengan harta alih ataupun harta tak alih. Alamak, confuse pula. Apa yang beralih, apa yang tak beralih? Apa yang teralih, apa yang tak beralih Baik. Terima kasih. Harta tak alih ni ia merujuk kepada harta tanah lah, termasuk tanah, bangunan komersial seperti kedai dan harta kediaman seperti rumah teres, rumah pasipuri, kondominium, banglo dan lain-lain lah. Manakala harta alih pula merujuk kepada seperti perabot, loji, mesin dan kenderaan lah. DJ Amar? Okey, jadi maksudnya yang tak boleh alih itu macam tanah, bangunan dan sebagainya lah. Betul. Jadi macam saya tak ada lah. Contoh kalau saya ada caravan, motorhomes itu boleh dialih lah. Ya, betul. Okey. Baik, berbalik kepada topik asal kita hari ini Cik Syihab, iaitu berkenaan dengan pendapatan sewa. Boleh terangkan tak bagaimana pendapatan sewa berkanun dapat ditentukan? Contoh tadi saya kata saya ada motorhome kan, saya buat sewa. Katalah orang nak pergi piknik dengan keluarga, malah nak check in hotel, dia bawa lah motorhome sekarang kan, kegilaan sekarang. Ya betul. Saya sewakan hari-hari. Baik. Dalam kita mengira cukai bagi pendapatan, terlebih dahulu kita perlu tahu berapa jumlah pendapatan kasar sewa yang diterima. Okey. Kemudian kita perlu mendapatkan pendapatan berkanun daripada sumber pendapatan kasar sewa tersebutlah.
Jadi pendapatan berkanun sewa ni boleh dikira setelah ditolak daripada beberapa perbelanjaan seperti perbelanjaan sewa yang dibenarkan dan juga perbelanjaan hasil lain. Okey, saya bagi formula matematik yang mudah. Okey, DJ Ahmad. Okey, formulanya adalah pendapatan sewa berkanun sama dengan pendapatan kasar sewa tolak perbelanjaan sewa yang dibenarkan atau perbelanjaan hasil lain. DJ Ahmad. Oh, okey. Apa jenis pendapatan kasar sewa ni, Cik Syihab? Okey, macam tadi DJ Ahmad ada sebut perkataan pendapatan karavan apa semua tu kan. Jadi pendapatan firstly macam saya dah terangkan tadi, kita ada formula macam mana untuk kira pendapatan sewa berkanun. Okey, jadi kita rujuk kita ni, kita tengok dulu apa itu pendapatan kasar sewa. Baik, pendapatan kasar sewa ni dia terdiri daripada yang pertama penerimaan sewa lah, yang diterima daripada penyewaan harta tanah, okey, dan juga harta ahli atau harta tak ahli tersebut. Kemudian selain itu juga deposit sewa yang ialah bila kadang kita buat perjanjian sewa kan, kita ada satu amount yang deposit sewa, yang mana kalau deposit sewa tu dalam perjanjian sewa tu kita nyatakan tidak dikembalikan. Deposit sewa yang tidak dikembalikan tu juga merupakan dianggap sebagai satu pendapatan dalam tahun ia diterima lah. Okey, baik. Selain dia. Okay. Selain deposit yang saya nyatakan tadi, transaksi sewa ni juga kadang-kadang melibatkan premium. Bila kita sebut premium ni kadang-kadang nampak macam terma yang agak sukar difahami. Tapi sebenarnya premium ni kadang-kadang berlaku dalam transaksi antara pemberi sewa dan juga penyewa. Contohnya macam premium sewa adalah macam bayaran untuk kita dapatkan hak untuk kita adakan satu perjanjian sewa tu. Itu pun merupakan satu pendapatan kasar bagi yang pemberi penyewa itulah, yang pemilik kepada harta tanah tu. Jadi DJ Ahmad dan juga rakan-rakan pendengar sekalian, saya ingin menasihatkan agar rakan-rakan yang mempunyai pendapatan sewa rekodkan sebanyak mungkin setiap pendapatan kasar yang diterima. Sebagai contoh, jika rakan-rakan terima bayaran sewa melalui online transfer kan daripada penyewa ni, penyata bank adalah rekod yang baik sebagai rekod untuk disimpan, sebab dalam itu kita boleh track balik jumlah yang masuk ke dalam akaun kita kan. Selain itu, manakala jika kita terima secara tunai, okey, rekod-rekod cerita kita boleh buat secara manual ataupun yang lebih baik kita keluarkan receipt kepada penyewa kita tu. Jadi ya, betul. Jadi kita yang memberi sewa ni pun ada rekod, penyewa pun ada rekod. Okey, baik, faham. Baik, sekarang ni macam ni, Cik Syihab. Apabila pendapatan kasar sewa telah dikenal pasti, jadi langkah seterusnya adalah untuk mengenal pasti perbelanjaan sewa yang dibenarkan untuk tuntutan balik sebagai tolakan cukai. Mungkin Cik Syihab boleh terangkan secara lanjutlah berkenaan dengan perbelanjaan sewa yang dibenarkan ni. Okey, baik. Ini memang satu bahagian yang menarik pada saya, sebabnya kadang-kadang ramai di antara kita yang faham bila dapat pendapatan kasar sewa yang dalam bank statement itu yang kita declare. Tapi sebenarnya ada juga perbelanjaan sewa yang dibenarkan sebenarnya yang boleh ditolak daripada pendapatan kasar sewa itu. Baik, di sini saya terangkan ya. Tiga amal rakan-rakan pendengar. Okey. Jadi pada asasnya perbelanjaan sewa ni dia mestilah bersifat ataupun dalam melakukan menghasilkan pendapatan sewa berkenaan lah. Okey. Jadi antara contoh perbelanjaan sewa yang kita boleh kaitkan dengan pendapatan sewa harta tanah kita ni yang pertama mestilah cukai tuntutan tahunan yang dibayar kepada pihak berkuasa tempatan dan cukai tanah yang dibayar kepada pejabat tanah. Okey, kita ambil maklum. Seterusnya adalah perbelanjaan yang lain adalah faedah yang dibayar berhubung pinjaman yang diambil bagi membiayai pembelian harta tanah yang kita sewa tu. Jadi ini sedikit saya kongsikan tips ya. Macam mana kita nak dapatkan faedah, jumlah faedah. Kita kena pastikan perbezaan antara installment yang kita bayar pada bank dan juga faedah. Jadi cara tips dia untuk kita kena pasti jumlah faedah tu, kita boleh rujuk kepada penyata bank, penyata pinjaman bank. Di situ kita boleh nampak jumlah faedah yang kita biaya untuk harta tanah yang kita sewakan. Itu tips yang boleh saya berkongsikan. Selain itu, antara perbelanjaan lain adalah premium insurans kebakaran yang dibayar berhubung polisi insurans kebakaran yang diambil ke atas harta tanah yang disewakan tersebut. Selain itu, ada juga perbelanjaan contohnya macam harta tanah kita ni kita sewakan di Johor Bahru. Dan
sekarang ini kita bertugas di Kuala Lumpur. Jadi agak sukar untuk kita membuat operasi ataupun memungut persewaan ni. Jadi kita pun upah kepada individu ataupun rakan-rakan kita untuk membantu untuk mengutip upah sewa ni. Jadi upah kepada pengutip sewa ni juga sebenarnya merupakan satu perbelanjaan yang dibenarkan dalam menentukan pendapatan berkanun sewa lah. Jadi selain itu ada juga kos-kos memperbaharui penyewaan atau menukar penyewa dalam keadaan bila kita penyewa kita telah tamat telah tamat tempoh, kemudian kita nak renew satu kontrak baru atau kita nak renew dengan penyewa baru. Kos-kos ada penyetiaman tu pun dan juga perjanjian tu pun dibenarkan. Selain itu juga kos berkaitan perbaikan dan penyelenggaraan harta tanah. Kadang-kadang bila harta tanah kita ni bila dah lama kan ada rosak-rosak, bocor sana, bocor sini kan. Kita nak sewakan ke orang kena kita sewakan elok-elok kan. Betul. Jadi kos-kos perbaikan dan penyelenggaraan harta tanah ni juga dibenarkan lah. Dan juga kos-kos penggantian bagi tujuan untuk kita jaga harta tanah ni yang terwujud. Sebagai contoh lah, saya bagi rakan kita ni dia menerima pendapatan sewa ke atas sebuah rumah pangsapuri lah, yang dibeli melalui pinjaman bank. Faedah atas pinjaman yang dikenakan tersebut boleh diambil kira sebagai pendapatan sewa yang dibenarkan seperti yang saya maklumkan tadi. Maka jika faedah pinjaman pemilik rumah yang disewakan tersebut, setelah kita tengok kepada penyata pinjaman tu, kita total up untuk 12 bulan adalah RM500 sebulan, jadi total up 12 bulan adalah RM6,000. Jadi jumlah RM6,000 ni kita boleh tolak daripada pendapatan kasar sewa. Tentu dia punya cara kata pengiraan dia sebesar sikit lah. Okey, baik, itu yang dibenarkan. Apa pula contoh-contoh perbelanjaan yang tak dibenarkan sebagai tolokan daripada pendapatan kasar, Cik Syihab? Betul, baik soalan tu amat baik. Sebabnya kita kena tengok juga dan kita kena berhati-hati dalam kita menuntut dalam mengira perbelanjaan berkanun sewa lah. Sebabnya dalam perbelanjaan ni pun ada juga perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Jadi sebagai peringatan bersamalah, belanja permulaan belanja permulaan ni tidak dibenarkan kerana belanja tersebut bukan dibuat dalam menghasilkan pendapatan sewa sebab dia belum mula lagi proses sewaan tu. Contohnya di jamaah contoh kos-kos untuk mendapatkan penyewa kali pertama. Contohnya kita baru beli rumah, biasa kita baru beli rumah kondo. Jadi kita nak iklankan kos-kos tu dan menyediakan perjanjian sewa sistem komisen kepada ejen harta tanah, itu tak boleh dibenarkan. Tapi kalau kita untuk renew, saya maklumkan tadi, kita dah ada penyewa, kita renew, kos tersebut boleh dibenarkan. Selain daripada belanja permulaan yang saya sebutkan tadi, terdapat juga belanja yang bersifat modal. Seperti macam saya bagi contoh tadi bila kita masuk rumah baru kan kita memang hasrat rumah tu memang kita untuk kita sewakan. Jadi kita nak bagi cantik-cantik ni kita renovate lah kan. Renovate, kita buat ubah suai, tambah tu, tambah ni, tambah dinding, tambah tu. Jadi perbelanjaan yang bersifat modal seperti pengubahsuaian, renovation ni juga perbelanjaan yang tidak dibenarkan dalam menuntut untuk mendapatkan pendapatan berkanun sewa di jamaah. Okey, menarik. Kita dah renovate rumah apa semua ni, Cik Syihab. Kan kita dah ada dah rumah ni, kita dah renovate. Konon-konon ada orang nak masuk menyewa. Sekali penyewa pun tak ada, Cik Syihab. Adakah ia masih lagi dikira sebagai adakah kita kena juga dikenakan cukai ataupun bagaimana? Sebab kita maklum perbelanjaan seperti cukai tanah dan cukai pintu ataupun taksiran ini perlu dibelanjakan walaupun harta tanah tersebut tak diduduki ataupun tak ada penyewa. Baik, DJ Ahmad. Okey, baik rakan-rakan pendengar sekalian. Perbelanjaan kita terhadap premis dalam tempoh yang tidak diduduki sama ada sebelum atau selepas pendapatan sewa itu wujud, ini tidak dibenarkan dalam menentukan pendapatan berkanun sewa. Baik, walau bagaimanapun ini saya ambil perhatian pada para rakan pendengar juga sama-sama kita dengarkan, iaitu jika tempoh tidak diduduki berlaku di antara tempoh harta itu disewakan dan jelas harta yang kita sedia untuk disewakan semula tu, perniagaan dalam tempoh tidak diduduki itu boleh dibenarkan. Okey, saya bagi analogi ataupun contoh lah yang supaya kita boleh sama-sama faham Bahkan saya bagi contohnya macam rakan kita dia menyewakan rumah teras 2 tingkat. Mula sewa kepada penyewa Januari 2019
dengan sewaan contoh RM1,000 sebulan boleh Jama? Boleh. Okey. Pada bulan September 2019 mungkin penyewa ni dah berpindah, jadi dia tamatkan kontrak sewa, dia berpindah dan rumah itu disewakan kepada penyewa lain, dan penyewa lain tu mula sewa pada contoh kita ambil November lah. Jadi balik pada fakta tadi, September tak ada penyewa, November pun tak ada penyewa. Okey. Jadi cukai pintu contoh macam setahun kena belanjakan 500. Manakala cukai tanah macam mungkin barangkali dah RM50 setahun. Jadi sebagai konsekuensi, perbelanjaan cukai pintu dan cukai tanah dibenarkan sepenuhnya walaupun rumah tidak disewakan dalam tempoh September hingga Oktober 2019 tersebut. Dan untuk makluman DJ Amar dan juga rakan-rakan pendengar sekalian, tempoh ketiadaan penyewa ni kita merujuk kepada terhad pada 2 tahun sahajalah untuk kita benarkan perbelanjaan ni. Kalau lebih pada tu, dia tak dibenarkan lah. DJ Amar. Okey. Baik, Cik Syihab, kita akan kembali selepas ni. Cik Syihab, kita berhenti rehat seketika? Boleh DJ Amar. Okey, kita kembali selepas ini. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Profesor Dr. Yang Farina Abdul Aziz, Profesor Kimia, Jabatan Sains Kimia UKM. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau sekarang ni kita lihat kita berada di dalam fasa remand control movement ya. Kita perlu berada di rumah. Jadi kalau kita berada di rumah, saya tak nampak mengapa kita nak gunakan sanitizer, kerana di rumah sebenarnya kalau kita lihat yang disarankan oleh Centers for Disease Control and Prevention ini, sabun dan air merupakan kaedah yang terbaik untuk kita membersihkan tangan kita. Ini saya petik daripada, bukannya saya yang cakap, ini daripada Center for Disease Control and Prevention. Memang disarankan untuk kita, yang dia kata paling terbaik sekali ialah kita gunakan sabun dan air. Tetapi kalau tidak ada sabun dan air, barulah kita guna sanitizer. Kalau kita lihat doktor-doktor dia perlu tu sebab dia nak cepat. Okey, baik, kembali kita bersama-sama dengan Encik Syihab Muhammad Mahfuz yang merupakan pegawai perhubungan awam dari LSDNM Cawangan Wangsa Maju. Baik, Cik Syihab, tadi kita dah cerita tentang apa yang boleh dibenarkan, apa yang tak dibenarkan, tuntutan balik dan sebagainya. Apabila pendapatan berkanun sewa telah dikenal pasti, Cik Syihab, langkah seterusnya adalah untuk melaporkan pendapatan kanun sewa ini dalam borang nyata cukai pendapatan, betul? Betul. Okey, boleh terangkan dengan lebih lanjut tak berkenaan dengan langkah melaporkan pendapatan berkanun sewa? Okey, baik. Terima kasih DJ Amar. Baik, untuk makluman semua rakan-rakan pendengar, LSDNM Lembaga Dalam Negara Malaysia ada sediakan format penyeraan yang kita panggil sebagai helaian kerja berkaitan penyeraan pendapatan berkanun sewa ataupun kita panggil HK4. HK4 ni boleh diperolehi di portal rasmi Lembaga Dalam Negara Malaysia di www.hasil.gov.my. Kemudian boleh pergi kepada borang, muat turun borang, individu, panduan pengiraan dan maklumat lain. Kemudian kita boleh muat turun HK4 daripada situ. Dalam HK4 ni dia akan tunjukkan cara pengiraan format untuk dapatkan pendapatan berkanun sewa yang mana saya explain tadilah. Jadi setelah kita membuat pengiraan pendapatan berkanun sewa di layan kerja tersebut, jadi rakan-rakan boleh melaporkan di dalam borang nyata cukai pendapatan BNCC dengan menggunakan BNCC yang sama seperti saya maklumkan tadi. Jika rakan-rakan dan saya sendiri seperti untuk pendapatan makan gaji, perlu laporlah dalam borang BE atau EBE. Di ruangan mana? Di ruangan B2. Okey, manakala bagi rakan-rakan kita yang melaporkan pendapatan perniagaan dan ada menerima pendapatan sewa itu tadi, boleh laporkan di borang B ataupun EB melalui filing di ruangan mana? Di ruangan B7 di Jama. Jadi ini saya kongsikan.
rekod dokumen dan hal lain kerja yang kita gunakan untuk sebagai penyeraan ni, dia tidak perlu disertakan semasa kita kemukakan borang BE atau e filing lah. Sebaliknya, kita perlu simpan untuk 7 tahun sebagai satu kenangan yang terindah buat kita bersama. Kenangan terindah. Okey. Sebab risau juga kalau kita tak simpan selama 7 tahun tu, takut nanti kena audit, tak ada data, tak ada dokumen, jadi satu masalah pula kan. Menurut seorang rakan yang pernah diaudit oleh lembaga hasil, dia kata memang azab ya Rabbi. Dia kata itu kena tanya macam-macam. Tapi itu semua adalah untuk kebaikan. Kalau kita simpan pun nanti ada yang cakap nanti hilang lah dia punya photostat tu, hilang jadi putih je. Kita ambil gambar, simpan dalam telefon, paling senang. Betul. Dan kemudahan elektronik yang ada sekarang ni kan, kita boleh ambil gambar, kita boleh simpan, kalau kita masuk laptop, kita buat backup lagi. Saya ini tersimpan kemas lah rapi. Sebabnya ini pada saya ini merupakan satu pendapatan yang macam pada pendapat saya ini kita terima pendapatan, kita sudah tentu kita macam seronok kan. Jadi bila kita simpan dia secara rapi, secara elok, seperti saya katakan tadi, kita boleh buat satu kenangan yang terindah lah buat diri kita. Okey, baik. Cik Syihab, adakah individu yang ada pendapatan sewa ni boleh tuntut potongan individu sama dengan individu yang makan gaji juga? Baik, soalan ini yang amat baik. Boleh dijamah. Bila kita lapor dalam pendapatan dalam borang BE ataupun borang B, individu yang mempunyai pendapatan berkanun sewa boleh menuntut potongan individu sebagai pelepasan cukai. Maksudnya pembayar cukai akan menerima pelepasan wajib, iaitu pelepasan individu berjumlah RM9,000 dan juga boleh menuntut pelepasan-pelepasan yang lain termasuk pelepasan anak, perubatan, legacy dan juga ribet cukai termasuk bayaran zakat pendapatan dijamah. Cuma kelebihannya dia ada harta yang disewakan, itu sajalah. Betul, di mana dia ada pendapatan sewa tu. Jadi pendapatan sewa tu kita macam saya maklum tadi, kalau kita ada pendapatan makan gaji, jadi pendapatan makan gaji dicampurkan dengan pendapatan bertanggung sewa, dia akan jumlah pendapatan tersebut dapat ditolak dengan pelepasan-pelepasan cukai yang diberikan oleh pihak kerajaan. Baik, Cik Syihab, memandangkan sekarang kita dalam tempoh PKP. Okey, jadi pejabat ataupun cawangan ditutup untuk urusan di pejabat. Bagaimana untuk mereka yang mempunyai sebarang soalan berkaitan ataupun mempunyai permasalahan yang sebelum ini perlu ke pejabat? Sekarang ni tempoh PKP, macam mana dia nak buat ni? Okey, baik. Dalam tempoh PKP ni LHDN menyediakan perkhidmatan melalui hasil line. Boleh hubungi talian hasil line kita di 0389111000. Ataupun boleh melayari portal rasmi www.hasil.gov.my dan boleh mengemukakan juga maklum balas di maklum balas pelanggan di www.hasil.gov.my. Dan juga maklumat dalam tempoh PKP ini, maklumat berkaitan urusan percukaian boleh juga didapati daripada FB dan Twitter rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi dalam keadaan PKP ini kita terbatas, tetapi kita masih lagi boleh menggunakan kemudahan secara elektronik untuk bertanya ataupun mengumpulkan sebarang soalan kepada lembaga hasil, dan kita akan menjawab soalan-soalan tersebut berjamaah. Okey, baik. Pesanan akhir kepada pendengar lah, Cik Syihab. Okey, baik. Jamaah, begitu pantas yang masih berlalu dan dah sampai ke pesanan akhir. Okey, baik. Bagi rakan-rakan pendengar yang mempunyai pendapatan sewa, lapor pendapatan anda dengan tepat, kena pasti jumlah pendapatan kasar sewa dan perbelanjaan yang dibenarkan untuk mendapatkan pendapatan berkanun sewa. Jadi kita masih dalam tempoh PKP. Buat rakan-rakan kekal tenang di rumah, stay at home dan buat pelaporan melalui filing kerana ianya mudah, tepat dan selamat. Untuk makluman rakan-rakan pendengar, berhubung Perintah Kawalan Pergerakan, tarikh akhir penghantaran borang BE untuk individu makan gaji adalah dilanjutkan sehingga 30 Jun. Manakala bagi borang B untuk individu yang dalam perniagaan dilanjutkan sehingga 31 Ogos 2020. Jadi kan di jamaah masa yang ada ni kita boleh jadikan salah satu aktiviti dalam tempoh kita PKP ni untuk kita mengira dan pasti cukai pendapatan kita agar pelaporan yang kita laporkan adalah tepat dan teratur. Dan selain itu, pastikan setiap dokumen bagi perbelanjaan yang telah dibuat itu lengkap. Ini bagi boleh memudahkan anda lah untuk membuat rujukan ketika mengisi borang dan persediaan sekiranya akan diaudit nanti. Sekali lagi, buat rakan-rakan pendengar di radio maupun di FB Live, gunakan e-filing
kerananya ianya mudah, cepat dan selamat. Untuk maklumat lanjut, hubungi Hasil Line kami di 0389111000 atau layari portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my jika ada sebarang pertanyaan maupun permasalahan kecukaian. Terima kasih saya ucapkan kepada pembayar cukai kerana sumbangan anda kepada negara membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai insentif dan pembiayaan untuk bersama-sama mencegah dan mengekang penularan COVID-19. Andalah wira negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Shihab Muhammad Mahfuz yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam LHDNM Cawangan Wangsa Maju. Jaga diri Encik Shihab. Ya, sama-sama kita jaga diri kita. Okey, baik. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen-segmen